Mungkin ada di antara anda di luar sana yang guna SIM card, tapi anda tak tahu di mana SIM card yang anda tu pakai murah ke mahal. Aku pakai ni kena dengan keperluan ke tak? Aku guna benda yang sepatutnya ke tak ni? Jadi anda boleh hubungi Tuan Penasihat Telco ataupun cek link WhatsApp di ruangan description untuk memastikan di mana anda dapat satu plan yang berbaloi dan sangat bersesuaian dengan keperluan anda. Jangan bayar lebih untuk keperluan. Jangan jadikan keperluan ini sebagai bebanan bulanan yang harus anda tanggung setiap bulan. Halo, WhatsApp. Benda paling bosan dalam dunia ni bila ada masalah internet, lepas tu kena call customer service. Satu kerja yang sangat boring dan aku paling tak gemar untuk call customer service. Dan aku tahu di luar sana banyak pengguna yang bermasalah bila call customer service, tak dapat jawab. Tu antara yang paling tak best, tak dapat dijawab, lambat. Okay, jadi hari ni aku nak kongsikan dekat korang sedikit tips lah kalau nak call customer service. Check it out. Biasanya call customer service ni yang menjawab akan operator. Operator macam mana? Dia komputer. Dia akan tanya, tekan 1 untuk bahasa Inggeris, tekan 2 untuk bahasa Melayu. Korang pilihlah kehendak korang nak bahasa Inggeris. Tekan 1. Nak bahasa Melayu, tekan 2. Dan apabila dekat situ kan, korang dah tekan, nanti kadang-kadang dia ada masa dia cuba minta nombor pengesahan lah. Sebagai contoh, kalau korang call Digi, dia akan tanya, kalau anda pengguna Digi, sila masukkan nombor anda dan diikuti butang hash. Korang kena masukkan nombor telefon 011 bla 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 bla, lepas tu tekan hash. Nanti dia akan sahkan lah. Kemudian kalau macam andai kata korang malas nak melayan benda tu, korang biarkan aja. Biarkan tak balas. Kemudian ada satu situasi tu, dia akan tanyalah, kalau anda bukan seorang pengguna Digi, sila tekan star terus ke, tekan 0 ke tekan 1. Ada lebih kurang macam tu lah. Tapi dia ni berubah ikut masa ke semasa. Macam sekarang ni mungkin lain, mungkin akan datang korang call lain. Lepas tu ada satu masa tu aku pernah buat di mana bila dia minta nombor telefon tu, aku just abaikan aja. Dia terus skip ke next step. Dan next step ni adalah dia akan tanya, korang call untuk apa? Sebagai contoh, nombor 1, untuk aduan tentang rakaian, sila tekan 1. Untuk detail mengenai bil dan bla 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 bla, tekan 2. Dekat situ biasanya orang pening tau, nak dengar panjang-panjang. Lepas tu dia lost focus. Apa tadi nak tekan? Jadi nak kena buat apa? Tekan je mana-mana. Tekan 1, tekan 2, tekan je, tak ada masalah. Korang tekan je. Lepas tu ada satu situasi di mana ada setengah pengguna ni, dia nak tahu pasal kontrak. Dia nak tahu pasal kontrak nombor dia tu, ada kontrak ke tak. Jadi dia tak nampak option dekat situ. Mungkin macam aku cakap tadi, dia ada lost focus. Jawapannya, macam mana nak buat? Just tekan apa yang korang nak. Tekan 1, tekan 2, tekan 3, tekan je mana-mana. Bila dah tekan tu, nanti dia akan bawa korang kepada manusia. Operator yang betul-betul manusia, yang bercakap dengan orang lah kan. Kita cakap macam tu lah, cakap dengan orang betul-betul. Sebelum tu, korang akan dengar satu ayat di mana dia akan letakkan masa anggaran menunggu lah. Anggaran masa untuk korang tunggu untuk bercakap dengan operator yang betul-betul orang tu. Mungkin 4 minit, 5 minit, 10 minit. Nasib lah, kalau lama lah. Kalau sekejap, korang luck lah. Dekat situ korang nak tak nak, kena tunggu juga. Pastikan SIM card korang tu ada unlimited call ataupun ada banyak kredit dah. Kalau tak ada unlimited call, kena tunggu jugalah. Dia kata berapa minit, itu anggaran masa je. Kalau kata 5 minit, belum tentu 5 minit. Mungkin 4 minit, mungkin 3 minit, mungkin lebih daripada 5 minit. Itu yang masalahnya tu. Jadi just dengar, relax je. Dia dalam keadaan tenang. Korang tak boleh terburu-buru buat kerja ni. Bila dah macam tu, barulah korang akan dapat cakap dengan operator, bagi tahu apa masalah korang. Cakap je apa masalah korang. Nanti kalau andai kata korang membuat pilihan yang salah, dia akan pindahkan korang, dia akan transferkan korang untuk bercakap dengan operator manusia yang betul-betul dalam bidang yang berkaitan dengan masalah korang tu. Macam tadi aku cerita pasal kontrak kan. Korang tekan 1 untuk bil, untuk tahu detail bil. Bila korang tanya tentang kontrak, kan satu pilihan yang salah tu kan. Nanti dia akan cakap, okey cik, untuk kontrak saya akan pindahkan cik ke bahagian bla 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 bla. Nanti korang tunggu lagi. Korang tunggu je. Nanti dia akan bawa korang kepada bahagian-bahagian yang tepat lah untuk pertanyaan kontrak tu. So basically itu saja yang paling basic kalau nak call customer service. Nampak macam susah sebab kalau tak pernah. Tapi kalau korang dah buat sekali dua, korang dah faham, tak ada masalah. Memang korang boleh expect something lah. Dah tahu kan nak buat apa. Benda tu jadi nampak mudah sangat. Tapi aku nak bagi tahu lah satu pengalaman aku paling teruk dalam selama aku hidup ni. Aku kena bus call. Korang tahu tak bus call tu apa? BUST. Bus call ni macam dia bagi korang, okey cik, sila tunggu di talian sebentar. Dia biarkan korang selama lebih 15 minit sampai 20 minit, 25 minit. Benda tu pernah berlaku dekat aku ketika aku telefon Maxi Center.
Aku pakai Maxis Bill dan aku nak pindah kepada telco Celcom masa tu Maxis kat rumah aku terus tak ada line tau. Aku tak ada line, aku call center dia jawab macam tu kan. Sila tunggu di talian sementara 15 minit lebih. Aku rasa dalam 20 hingga 25 minit aku kena tunggu. Benda-benda ni korang tak boleh biarkan. Dia buat screenshot ke, record perbualan ke macam mana kan. Lepas tu korang report dekat SKMM. Ini ada customer service yang bangsat macam ni. Betul, aku tak tipu korang sebab aku ada pengalaman customer service. Bukan aku ada seseorang yang rapat sangat dengan aku, pernah kerja customer service. Dan apa benda jahat yang selalu dia orang buat adalah bust call korang. Bila korang dah marah-marah ni kan, dia nak bagi korang boring, dia buat apa? Encik sila tunggu di talian sebentar ya. Lepas tu dia buka lagu lama-lama, korang macam pisang dibuatnya, nunggu lama-lama. Ini antara bangsat-bangsat dalam customer service lah. Okay? Ada. Aku dah pernah lalui. Aku dah tanya pengalaman seseorang yang pernah betul-betul kerja dalam customer service. So guys, standby je lah apa yang sepatutnya. Dan kalau korang tak faham, tengok video ni ulang-ulang. Dan aku bagi tahu, first time susah, 2 kali macam susah. Tapi kali ketiga aku rasa tak ada masalah untuk korang hubungi customer service untuk tanya detail-detail tentang internet atau SIM card korang. Memang nampak susah tapi sekejap je tu. Sekali dua korang dah belajar, nanti korang dah mudah untuk gunakan. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.